Bangun. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, boleh duduk. Sebelum duduk tu cuba tengok sekeliling, ada sampah tak? Kalau ada sampah, kena buang dulu. Kalau banyak kena selesa. Tak ada sampah. Tak ada. Tak ada sampah. Bagi semua dalam sampah. Kalau dah selesai, duduk tempat. Duduk baik-baik, tegakkan badan. Akan letak dah juga. Bersedia nak belajar tak? Sedia. Okey. Ini ada apa? Ada apa? Khamis. Hari kita ingat cerita je Khamis. Oh. Ya. Si. Asyik panjang. Khamis berapa bulan? Satu. Satu. Bulan? Bulan baru tak? Dan baru bulan sebelah? 11. Okey. Dan sedia nak belajar kat ni? Dah. Sebelum mula kelas, aku nak bagi kamu dengar satu video dulu. Boleh kita baca sama-sama? Boleh. Kita alunkan sama-sama, okey? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Benar dia nak tak? Kita belajar ni? Biasa dengar kat mana? Radio. Saya selalu baca dekat adik saya. Paris pernah ikut ayat di masjid? Pernah. Lepas solat ada tak imam baca? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, ada. Ada kan? Setiap kali kita solat, setiap kali kita buat apa-apa pun, kita akan menyebut kalimah zikir ni. Zikir ni untuk apa ni sebenarnya? Ini untuk yang untuk bagi dapat pahala. Dapat pahala. Bila kita zikir, kita ingat dekat siapa? Allah. Ingat dekat Allah. Jadi, apa? Rasa-rasa kita nak belajar apa hari ni? Kita nak belajar pasal zikir. Zikir ni ada kelebihan tak? Ada. Ada kekuatan dia tak? Ada. Penting tak kita amalkan? Penting. Penting. Okey, jadi hari ni kita akan belajar berkaitan zikir sebagai penenang jiwa. Apa? Zikir sebagai penenang jiwa. Biasa kalau rasa stres, rasa tension buat kerja, kita buat apa? Dia main game ke apa? Main game. Kalau Faris, Tidur lah. tidur. Sebab apa zikir ni sebagai penenang jiwa? Bila kita rasa marah, kita rasa penat, kita berzikir ni dapat tenangkan hati kita dengan kita ingat kepada
Okay, jadi hari ini kita akan belajar berkaitan kepentingan serta akibat jika kita menambahkan zikir. Boleh ke semua? Boleh ikut dengan Ustazah? Boleh. Boleh. Okey. Boleh? Okey, pelajar-pelajar. Hari ini kita akan buat sedikit aktiviti. Nak tak? Kalau nak angkat trafik light hijau. Tersenyum maksudnya bersemangat. Semangat. Okey, sekarang Saza nak tengok, suruh kamu tengok ke depan. Perhatikan baik-baik. Saza ada beberapa keping gambar. Sekarang Saza nak kamu duduk berpasangan berdua. Okey, sekarang Saza akan bagikan kamu berdua satu gambar. Okey, cuba tengok gambar apa? Kami betul tak? Gambar apa? Kami betul. Kalau tak nampak, tengok dekat depan ni jelas. Ni periang buluh tak? Periang buluh. Orang buluh, pernah main Main tak? waktu raya tak? Ya ke waktu raya? Bulan puasa dah main. Dah masa bulan puasa. Bulan puasa dah main. Tapi apa yang kawan tu buat? Dia ada sebenarnya dia ada tengah berzikir. Sebelah tu tengah berzikir, baru sudah solat. Tapi yang seorang lagi buat apa? Dia betul. Main macam bagus tak macam tu dia? Tak bagus. Okey, jadi sekarang Saza nak ajar kamu berkaitan dengan adab-adab berzikir. Agak-agak berdasarkan gambar ini, apa adab berzikir yang kamu dapat? Okey, Saza nak kamu bincang sekejap, sudah lagi masa. Apa adab zikir berkaitan dengan gambar ini? Dia tengah solat dengan berzikirnya, dengan tekun, tiba-tiba ada bunyi mercun kuat. Agak-agak dia terganggu tak? Terganggu. Okey, sekarang Saza minta, dah bincang ke? Dah. Okey, sekarang Son datang ke depan, datang tampalkan. Datang ke depan, Son nak minta dia tampalkan dekat peluang muka. Boleh tak? Boleh. Apa sebab? Dapat gambar yang Saza bagi tadi. Boleh? Okey, Haris datang ke depan boleh? Boleh. Okey. Sekarang Saza nak kamu tampalkan dekat depan. Tolong tak? Boleh. Okey, sekarang Faris tunggu dekat sini, tampal. Tampal sini. Okey, gambar orang tengah berzikir dan ada orang baca. Cuba baca ayat bawah ni. Amin barusan dia selesai solat. Tiba-tiba kita dengar bunyi mercun yang sangat kuat. Sangat kuat. Agak-agak apa ada zikir dekat sini? Dia jangan berbunyi mercun ketika orang solat. Okey, betul tu Faris. Tapi ada zikir yang Saza nak sebut dekat sini adalah khusyuk. Khusyuk ni apa? Apa tu khusyuk Izan? Dia bagi sepenuh perhatian terhadap zikir yang dia lepaskan. Macam solat. Macam solat. Bila orang ganggu pun kita tak rasa, Terganggu. tak terganggu. Okey, kalau bersyukur. Zikir pun kena khusyuk sebab kita nak apa? Zikir sebut nama Allah. Nasihat kita ni kena fokus. Okey, terima kasih Faris boleh duduk tempat. Tahniah. Okey, sekarang Saza nak bagi gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah gambar apa ni? Tutup telinga. Tutup telinga. Okey, sekarang kita tengok gambar ni. Okey. Faris dan Izan cuba bincangkan. Apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Kalau dia menjerit, Ada orang menjerit. Pakai apa tu? pakai mikrofon. Mikrofon. Itu pembesar suara. Dia pembesar suara kuat tak? Wah. Yang suara lagi? Dia takut. Tutup telinga. Okey, sekarang Saza nak Izan pula datang ke depan. Izan boleh tolong sampaikan dekat depan. Ya. Okey, Izan. Dah bincang dengan Faris tadi? Ya.
Tadi yang khusus dia apa pula tu? Cuba tengok perhatikan betul-betul. Suara kuat, satu lagi tak tahan dengan suara yang kuat. Tambah sini boleh. Okay, pandai Zed. Terima kasih. Okey, apa ada zikir berkaitan dengan gambar ni? Dia cakap dia tak boleh kuat. Suara bila kita berzikir jangan kerik-kerik, jangan kuat. Kita kena dengan ada suara yang lembut. Okey, perlahan. Jangan sampai kita berzikir waktu tengah solat tu sampai ganggu orang lain yang tengah solat ke. Itu tak boleh, okey? Okey, tahan yang berada semua. Okey, yang ketiga. Gambar yang ketiga nampak tak? Gambar apa ni? Budak lelaki. Gambar pangkal. Dia budak lelaki tu dekat muka dia ada apa tu? Makan skrim ke rasa? Frame. Cuba tengok kaki dia pijak apa. Dia ke aiskrim. Najis. Maksudnya baju dia kotor ke bersih? Kotor. Jadi kalau agak-agak ada apa ada sikit dekat sini. Okey, sekarang saya nak seorang datang depan. Datang depan pangkal dulu. Baris. Baris. Tu dah dia kecil ke tak? Dia kencing. Dia kena kencing. Kalau kencing, boleh ke kita nak berzikir dalam keadaan kita kencing? Bagus. Pakaian kita kotor, tak boleh kita kencing ataupun buang najis ke. Dalam keadaan kita kotor, kita tak boleh berzikir. Okay, tambah sini. Okey, terima kasih Faris. Jadi apa adab dia Izzian? Apa adab dia? Dia sebab dia berzikir tak boleh buang najis. Okey, betul. Tapi apa yang lebih tepat Izzian? Pakaian kena bersih. Pakaian yang bersih. Bukan pakaian je, tempat sekitaran kena bersih. Kalau ada najis, kita nak zikir, kita nak jumpa dengan Allah, kita nak apa? Menghubungkan diri kita dengan pencipta. Takkanlah kita nak dalam keadaan kita kotor kan? Okey, jadi adab yang ketiga adalah bersih pakaian dan juga tempat. Pandai. Okey, sekarang saya tengok sini. Ini gambar apa? Lister. Dia macam apa? Buku. Dia bersungguh-sungguh tak? Sungguh. Macam tu juga zikir. Zikir kita kena dalam keadaan bersungguh-sungguh. Macam kita nak jawab exam kan, kita bersungguh-sungguh. Berzikir pun kita kena dengan sepenuh hati kita. Sebab kita nak puji siapa? Allah. Puji Allah. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir saya tunjuk gambar apa ni? Kaabah. Kita solat kita menghadap mana? Kaabah. Kenapa orang Islam bila solat hadap Kaabah, buat benda baik pun kita kena dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Kaabah ni sebagai kiblat. Kiblat siapa? Umat Islam. Okey, jadi adab zikir yang kelima Menghadap kiblat. menghadap kiblat. Habis sekarang saya nak kita sama-sama sebut balik. Adab yang pertama apa? Khusyuk. 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 Yang kedua apa? Tidak menjerit-jerit. Suara perlahan. Boleh je tak menjerit tu betul. Perlahan. Yang ketiga, Bersih. bersih apa Izzian? Pakaian dan tempat. Pakaian dan tempat. Okey, tahniah semua. Okey, kita nak cover ulang balik semua tadi. Okey, yang pertama ialah khusyuk. Yang kedua ialah suara perlahan. Maksudnya tak mengganggu orang lain. Yang ketiga, bersih pakaian dan juga tempat. Yang keempat, bersungguh-sungguh. Yang terakhir, Menghadap kiblat. Okey.
Okey semua, sekarang saya tanya masih bersemangat tak lagi nak ikuti pada kelas kita pada hari ini? Semangat akal, traffic light warna apa? Jauh. Hijau. Kau dah rasa lapar dah? Dah makan belum tadi? Belum. Lihat lagi Bapa. Okey, kejap lagi kita rehat sama-sama, okey? Okey. Okey, sekarang kita nak masuk kepada bahagian yang kedua. Saya nak ajar kamu berkaitan, tadi saya cakap kan, kalau berzikir mesti ada kelebihan dia, akibat dia kalau kita tak buat. Kamu nak apa akibat dia, kepentingan dia? Pernah dengar tak? Mak ayah cakap ke, kawan-kawan cakap ke? Pasal kita nanti dapat dosa. Dapat dosa. Tu kalau kita abaikan apa? Kita tak ada. Tak ada. Okey. Sekarang saya akan ajar kamu apa itu kepentingan berzikir dan juga apakah apakah kesan kalau kita mengabaikan adat kita berzikir. Okey, yang pertama apa ni? Kepentingan. Kepentingan. Boleh nampak? Boleh. Yang kedua apa? Iman. Alright. Okey. Sekarang kita nak main permainan lagi. Suka tak? Ke. Okey. Jauh. Suka. Okey, sekarang Salsa ada beberapa kad. Salsa nak kamu cabut. Tapi sudah perlukan wakil yang suka rela datang ke depan tolong Salsa. Boleh? Boleh. Okey, siapa nak tolong Salsa? Saya lah. Okey, Karis, boleh datang ke depan. Okey. Karis jangan tengok. Sekarang Salsa nak Karis cabut satu kad. Jangan tengok. Pilih satu. Tutup mata. Okey, cuba baca. Tunjuk kat kawan-kawan. Saya tak pandai baca lah. Okey, Izzy boleh tolong bacakan kat Karis. Jiwa tenang. Jiwa tenang. Apa maksud jiwa tenang? Tenang. Seronok. Seronok, kesilapan, tak stres kan? Okey, sekarang saya nak Faris hafal. Faris rasa jiwa tenang ni akibat ke kepentingan kepada zikir? Yang ni Jiwa tenang ni benda positif ke negatif? Benda baik. Benda baik. Kalau benda baik adalah kepentingan. kepentingan. Kalau akibat ni apa? Kesan apa? Negatif ke positif? Saya yang pilih Kesan negatif yang buruk. Faris hafal. Okey, pandai. Jadi kepentingan yang pertama adalah Jiwa tenang. jiwa tenang. Zikir ni mampu melahirkan jiwa tenang. Sebab apa? Bila kita berzikir, kita sebut nama siapa? Nama Allah. Allah. Kita sebut nama Allah, hati kita ni dekat dengan Allah. lah. Ya? Sebab ada orang tu dia sedih tapi dia tak berzikir. Bawah lah. Sebab dia lupa. Kalau kata kawan cerita sedih tu, kita bagi tahu dia, tengah sedih, mari ikut aku, kita zikir sama-sama. Nanti dia tenang lah. Paris kena bagi tahu kat kawan macam tu, okey? Okey. Izian, boleh tolong saya suka? Okey, sekarang saya nak Izian pula cabut. Pejam mata, cabut satu. Okey, apa Izian dapat tunjuk kat kawan-kawan? Haris, macam Haris. Dia baca. Dia baca. Saya bacakan. Menjauhkan diri daripada Allah. Menjauhkan diri daripada Allah. Okey, sekarang saya nak Izian tampal. Agak-agak tu kepentingan ke akibat kalau kita tak berzikir ke? Benda buruk. Kalau benda buruk dekat mana? Ibadah. Akibat. Jadi akibat pertama kalau kita abaikan zikir, kita akan jauhkan diri daripada Allah. Maksudnya macam mana? Bila kita tak zikir, tak ingat Allah, hati kita ni tak sebut-sebut nama Allah. Allah suka tak? Tak suka. Okey. Sekarang siapa pula nak cabut lagi? Nak lagi tak?
Izan pula, Izan. Izan lagi. Izan lagi. Okey, Izan. Banyak dah Ustaz. Banyak. Saya nak tengok kamu faham tak? Okey, apa Izan dapat? Cuba baca kat kawan. Ni mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tadi Izan dapat apa? Jadi menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Sekarang mendekatkan diri. Jadi mendekatkan diri ni apa? Ni benda baik. Benda baik. Benda baik termasuk dalam Dengan dengan okey, pandai Izan. Tahniah. Okey. Selalu nak Faris pula. Okey, balik. Okey, baca kat kawan-kawan. tidak diampunkan. Tidak diampunkan. Ini yang tak tahu apa. Dia baca. Ya? Dia baca. Kami baca. Tidak diampunkan. Tidak diampunkan termasuk dalam mana Faris? Dia benda tak elok. Benda tak elok. Kalau benda tak elok tu apa? Dia akibat lah. Akibat. Jadi bila kita mengabaikan adab berzikir, Allah maaf tak? Jadi kita ni Allah tak ampunlah dosa-dosa kita. Boleh faham? Okey. Okay, sekarang tengok dekat sini. Yang ini apa? Ni Lalat. Lai, baca elok. lai-lai. Lai-lai. Lalai. Lalai. Sebut lalai. Lalai. Okey. Ini termasuk mana? Rasa-rasa kepentingan atau akibat? Lalai tu apa Ustaz? Apa? Lalai ni kita leka. Leka tahu leka? Maksudnya kita leka dengan nikmat dunia ni, kita tak ingat Allah. Oh, dia. Lepas tu bila kita orang berzikir kita ganggu, hati kita mula lalai, mula alpa. Jadi termasuk bawah Akibat. Okey. Seterusnya, cuba baca. Nampak tak? Sempurna. Sempurna ibadah. Ini apa? Ini sempurna. Yang baik. Sempurna ibadah. Maksudnya termasuk bawah apa? Kepentingan. Kepentingan. Kenapa kata sempurna ibadah? Sempurna. Sebab zikir dia sempurna tu. Dia sempurnakan ibadah macam contoh kita dah solat, kemudian kita zikir. Mungkin ibadah-ibadah kita ada cacat celah. Jadi zikir ni dia menyempurnakan ibadah kita. Faham? Okey. Seterusnya ada lagi dua lagi saya nak tanya. Okey, nampak tak? Buat dosa. Kita membuat dosa. Agak-agak ni kat mana? Dia dekat Buruk. Benda buruk. Benda buruk adalah akibat. Kenapa kalau kita tak jaga adab zikir kita mudah buat dosa? Kita tak ingat Allah. Kita tak ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, kita takkan buat dosa, betul tak? Kita rasa takut. tak, kalau dia tak zikir tapi dia tak buat dosa. Itu boleh, tapi kalau zikir ni dapat pahala. Jadi kalau kita buat lagi baik. Faham? Okey, yang seterusnya Sunnah Rasulullah. Rasulullah ni siapa? Surah Nabi. Nabi kita yang jadi contoh teladan kita. Jadi sumber apa? Kita rujuk dia, kan? Okey. Jadi kat mana? Dekat dia baik. Baik. Rasulullah berzikir tak? Zikir. Berzikir. Jadi kalau kita ikut Rasulullah baik tak? Baik. Baik. Bagus. Tahniah semua. Ustazah nak ulang balik. Okey. Kepentingan yang pertama, Jiwa tenang. jiwa tenang. Yang kedua, Mendekatkan diri kepada Allah. mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, sempurna ibadah. Yang keempat adalah Sunnah sunnah Rasulullah.
diampunkan. Tidak diampunkan. Yang ketiga, lalai. Lalai. Dan yang keempat, mudah membuat dosa. Mudah membuat dosa. Okey, faham tak semua? Kalau faham, angkat traffic light. Yang mana satu? Merah, hijau? Dua. Dua. Bila nak kat yang merah apa? Dah faham? Kalau tak faham, bagi tahu. Kat mana yang tak faham? Ada soalan, dia tanya satu terus. Benar. Yang tidak diampunkan tu diampunkan mana? Tidak diampunkan. Bila perbuatan dia tu dia tak jaga adab tu, kita berzikir, susahlah Allah nak ampunkan dosa-dosa dia. Oh, apa dosa? Okey, saya tanya kamu rasa apa lagi yang salah tak tulis dekat sini? Apa lagi kepentingan kalau kita jaga adab berzikir ni? Apa kebaikan yang kita dapat? Dapat pahala. Dapat pahala lagi. Bila dapat pahala masuk apa? Syurga. Masuk syurga. Allah suka tak? Syurga. Kita ikut sunnah siapa ni? Nabi. Lagi dapat pahala. Kalau akibat pula, kalau kita abaikan adab berzikir, Masuk. maksudnya Allah marah. Kita pun rasa gelisah, tak tenang. Hati kita ni rasa bulan-bulanan. Pernah tak rasa gelisah tapi tak ada alasan? Nah. Kadang bila kita rasa gelisah tu, kita kena banyak-banyakkan berzikir. Okey semua, tanya. Okey, sekarang kamu dah belajar dah apa semua kan? Sekarang saya nak ingatkan balik kamu apa kalimah-kalimah zikir yang boleh kita sebutkan. Okey, sekarang saya nak ajak kamu main satu permainan. Nak main. Apa tu nak? Okey. Main. Nampak tak ada apa ni? Ada dadu. Ada dadu, ada Terbalik Ustazah. berbalik. Okey, ni apa ni? Ada ular. Ada ular. Okey, pernah main tak? Pernah tapi kecil. Kecil. Ini dadu dia tak segi empat tau. Ini Zaza buat sendiri. So, kami main lah ya. Baling-baling je. Okey. Kita nak belajar apa sekarang? Kita nak belajar pasal lafaz zikir. Tahu tak lafaz zikir tu apa? Yang kita nyanyi tadi? Oh. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey. Sekarang Zaza nak kamu bermain secara individu. Okey, seorang akan banding dadu untuk tentukan giliran. Boleh? Izan dengan Faris banding dadu. Nak tengok siapa mula dulu? Okey, Izan dapat angka berapa Izan? Okey, Faris pula. Sebelah kanan je. Satu. Okey, siapa menang? Izian. Izan menang. Okay, cuba tengok dekat papan ni. 5 je. Okey, Izan. Izan suka nombor berapa? Saya suka nombor Nombor berapa Izan suka? 3 Ustazah. Nombor 3. Okey, Izan nak katakan sendiri tak? Nak. Okey, mari sini. Nombor 3. Agak-agak ada apa dalam nombor 3 ni? Cuba Izan tekan. Okey, cuba Izan balik tempat dan Izan bacakan kuat. Soalan dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa Izan jumpa kalimah Alhamdulillah ni kat mana? Saya jumpa dekat video Allah mana Ustazah? Mana? Dia macam Lagu ke? Alhamdulillah. Suruh Izan nyanyi. Izan dah nyanyi tak? Tak pandai Ustazah. Alhamdulillah ni bila kita ucapkan? Cuba kita kat Ustazah. Aku Mau belakang? Sendawa. Sendawa. Bila kita sendawa, kita ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah ni tanda apa? Syukur. Tanda syukur. Kalau kita sendawa lagi, kalau kita buat apa lagi? yang baik. Buat benda baik. Contohnya, Faris dapat keputusan UPSR 5A. Apa Faris kena ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Faris ucap tak kalau berjaya dalam peperiksaan? Kadang-kadang ucap, kadang-kadang lupa. Izan kalau bersin, acum. Lepas tu ucap tak Alhamdulillah?
Ucap. Alhamdulillah ni tanda apa? Bersyukur. Tanda syukur. Allah bagi kita kejayaan, Allah bagi kita makanan, bagi kita rezeki, pekerjaan, semua tu kita kena ucap Alhamdulillah. Okey, sekarang giliran Faris. Faris nak tengok kau mana? Saya punya mesti saya punya diri saya. Pasti diri sendiri. Okey, angka berapa Faris? 1. Angka 1. Okey, Faris nak ambilkan sendiri tak? Okey. Angka 1. Agak-agak bawah ni ada apa Faris? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Salah Faris. Bawah ni ada apa? Ada takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ni kita ucap bila? So takbir raya. Takbir raya. Lagi? So solat. Solat. Lagi kat mana lagi? So ada di pokok Palestin. Palestin. Bawah-bawah ni kan? Kenapa kita ucapkan Allahu Akbar? Allahu Akbar maksudnya apa? Takbir. Allah Maha Besar. Pandai kan? Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Kita puji Allah tu Maha Besar. Contohnya macam bau-bau ni isu Palestin kan? Kita puji Allah Akbar. Kita nak tunjukkan kebesaran kuasa Allah tu. Faham tak? Okey, sekarang cuba balik biji dia lagi saya nak tengok. Siapa pula giliran dia? Faris dapat berapa Faris? 5. Izan tak? Berapa? Dah Okey, Izan. Sekarang Izan tengok. Izan nak angka berapa? Saya nak 6 saja tu salah. 6 tak ada. Sampai 5 je. 4 lah. Angka 4. Izan nak main tekan tak? Okey, sini. Agak-agak bawah ni ada apa? Cuba teka. Saya rasa Subhanallah salah. Subhanallah. Cuba kita tengok. Izan nak pilih nombor berapa Izan? 2 salah. 2. Cuba tekan. Agak-agak bawah nombor 2 ni ada apa? Tak lima apa? Subhanallah. Subhanallah. Okey, cuba tekan. Salah. Apa ni Izan? Apa ni? Cuba baca. Astaghfirullah. Okey, dia duduk. Faris, biasa Astaghfirullah ni kita jumpa kat mana kalimah Astaghfirullah? Oh ni saya punya mak saya bawa adik saya. Bapa adik, mak sebab apa? Astaghfirullah. Anak aku ni macam tu ke? Betul. Okey, Astaghfirullah ni adalah kalimah kita nak memohon keamanan. Biasa lepas solat ada tak sebut Astaghfirullahalazim? Faris pergi masjid ada dengar tak? Tok Imam ulang berapa kali je Faris? Sebenarnya 3 3 kali. Izin macam banyak apa? 33 kali. Masya-Allah, bagusnya. Okey, Astaghfirullah ni maksudnya bila kita buat kesalahan, apa yang kita nak minta ampun dengan Allah, kita sebut Astaghfirullah. Kita mohon keampunan daripada Allah. Okey. Sekarang saya nak Faris pilih satu Faris. Faris suka yang mana? Nombor 4 ke nombor 5? Nombor 4. Agak-agak bawah nombor 4 ni kalimah apa? Subhanallah. Subhanallah. Kita tengok betul tak? Ding ding. Salah. Apa kalimah ni Faris? Kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biasa dengar kat mana Faris? Waktu orang buat tahlil. Tahlil lagi? Kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Kalimah syahadah yang kita ucapkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maksud dia? Tiada. Tiada. Tiada siapa ni? Tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimah penyaksian bahawa kita ni orang apa ni? Orang Islam. Orang Islam kena ucap kalimah. Ada berapa kalimah syahadah? 2. Pandai.
Okey, yang terakhir soalan dekat. Rasa-rasa tak ada apa bawa dia. Yang kamu sebut-sebut dari tadi. Subhanallah. Subhanallah. Betul, subhanallah. Subhanallah ni ada tak jumpa dekat masjid ke, jalan ke? Kat sekolah, kat kelas kita ada tak? Ada. Ada juga. Tak langgar juga. Ada kan kat situ. Okey, subhanallah ni apa? Kalimah apa? Kamu ucap dia ketika apa? Terkejut. Terkejut. Subhanallah. Okay. Ataupun tengok benda-benda yang benda melakukan, mewujudkan kan. Disebut subhanallah. Kita lafazkan pujian-pujian kepada Allah. Kepada Allah. Okey. Sekarang sama-sama kita ulang sebut bersama-sama, boleh? Kalimah yang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, astaghfirullah. Astaghfirullah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang keempat, subhanallah. Subhanallah. Yang terakhir, la ilaha illallah. Sebut. La ilaha illallah. Agak-agak lepas ni boleh ke praktik? Boleh. Lepas solat kita ucap Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, ulang je banyak kali. Lepas tu kalau tengok bukit muka cantik tak sebut apa? Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah, kita kagum kan? Kalau sudah makan ataupun sedang bersin, kita belajar sebut Alhamdulillah. Kita kena ucap syukur supaya apa? Supaya kita ni makin ditambah, makin berkat. Okey, tahniah semua. Beri ketekan dekat diri masing-masing. Ujian ada soalan. Izzy ada soalan? Izzy nak tanya apa? Dia tak ada soalan. Balik nak tanya Tadi sama. dia kata, jadi saya dengar dia kata, boleh ke zikir sambil gini-gini? Nanti sambil geleng-geleng, mungkin ada orang yang dia khusyuk kan? Dia sampai tak sedar. Subhanallah. Tak apa je. Okey. Semangat lagi tak ni? Kita dah nak balik dah. Sebelum balik, Salzah nak kita jawab quiz boleh? Boleh. Jawab quiz. Cuba tengok kata ni. Okey, ready? Kalau ready, angkat hijau. Kalau tak ready, angkat merah. Izzian punya mana? Oh, dah boleh Izzian. Ada. Izzian dah bilangkan dah. Okey, tak apa Izzian. Okay, sekarang kita tengok ni. Nak balik dah ni? Nak balik tak? Kita jawab quiz, okey? Okey, start. Bagi perhatian, baca soalan. Ini soalan kunci. Okey, Salsa bacakan soalan, kamu jawab. Apakah kesan mengingati Allah selalu? Yang pertama, hati menjadi resah, hati menjadi tenang, suka bersendirian, jiwa menjadi kacau. Agak-agak yang mana? Warna kuning tu. Warna kuning. Hati menjadi tenang. Bila kita ingat Allah, hati kita jadi tenang, lapang. Urusan kita pun Allah Sayang. Allah sayang, mudahkan urusan kan? Okey, bagus banyak. Okey, soalan yang kedua, ready tak? Jadi Nama kita tengok, ranking berapa? tak. Okey, apakah maksud subhanallah? Segala puji pujian bagi Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, Allah Maha Esa. Yang mana satu? Warna apa? Biru. Maha Suci Allah, betul ke? Kita cuba tekan. Betul tak? Oh, pandai. Okey, soalan ini juga. Farid seorang murid yang rajin belajar kerana apa? Suka mancing, suka melancong, sentiasa mengingati Allah dan selalu pergi ke pusat beli belah. Yang mana satu? Kenapa dia suka belajar? Sebab mengingati Allah. sentiasa mengingati Allah.
Dia jadi sungguh belajar. Jadi kita ingin Allah menjadi bersungguh-sungguh tadi tu. Jadi sungguh-sungguh belajar. Buat kerja pun jadi lancar. Empat soalan dah. Okey, cuba baca. Ustazah memberi tugasan hafaz surah Al-Fatihah kepada Aiman dan kawan-kawannya. Aiman mengajak kawan-kawannya hafaz bersama-sama. Apakah ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada Aiman dan kawan-kawan? Apa? Dapat dua hadiah. Hadiah dan Pahala. pahala. Pandai. Sebab apa dia tanya? Ganjaran yang diberikan oleh Allah. Allah boleh bagi hadiah apa? Allah boleh bagi pahala saja. Okey. Seterusnya, Aina selalu mengalami mimpi buruk yang menakutkan. Ibunya menasihatkan dia supaya mengamalkan perkara-perkara berikut kecuali kedua, bersama kawan-kawan, mengambil wuduk sebelum tidur, jangan meninggalkan solat lima waktu, sentiasa membaca Al-Quran. Yang mana? Merah, apa merah? Merah. Kedua, bersama kawan-kawan. Kan, kalau alam mimpi buruk kan, kita lebih dekatkan diri kepada Allah. Pandai semua. Apakah maksud zikrullah? Kita belajar tadi. Kedua ni ingat. Ingat apa? Ingat. Ingat siapa? Nama pun Allah, zikrullah. Ingat Allah. Zikir kepada Allah, ingat Allah. Pandai semua. Lagi 3 soalan lagi. Apakah akibat tidak mengingat Allah? Sakit hati, suka marah, hati tidak tenang ataupun hati gembira. Apa akibat? Akibat tadi? Dia tidak tenang. Hati tidak tenang. Pandai. Okey. Semangat lagi kita nak jawab ni. Semangat. 2 soalan lagi. Saya tak jawab mudah. Zian jawab sama-sama, okey? Berikut adalah adab-adab berzikir kecuali. Ingat tak lagi ni gambar-gambar ni? Apakah adab zikir? Berzikir dalam keadaan tenang, berzikir dengan suara yang perlahan, menyebut lafaz zikir di tempat yang betul, berzikir sambil melompat. Dia nak kecuali yang mana? Yang tu lah, yang biru tu. Yang biru, gelap ke muda? Gelap. Biru gelap. Boleh kau zikir sambil lompat-lompat? Kena baik-baik kan? Okey. 9. Kepentingan adab ketika berzikir ialah apa dia? Di tempat yang kotor, Dan mengganggu orang ramai, mendapat pujian manusia, ikhlas kerana Allah. Betul. Kita zikir nakkan pujian ke? Kita buat untuk siapa? Allah. Okey. Faedah berzikir ialah mendapat pahala, mendapat dosa, mendapat pujian ataupun mendapat hadiah. Yang mana satu? Dapat. Kalau kita zikir, Allah suka, Allah bagi apa kat kita? Puji. Allah puji, tapi Allah bagi kita apa? Pahala. Pahala. Allah bagi kita pahala. Okey, tahniah semua. Berjaya jawab 10 soalan. Kita dapat? Okey, ada soalan bonus yang kita tak boleh jawab tadi. Yang mana dia tadi? Allah bagi apa dekat kita kalau kita Ustazah bagi hafaz surah Al-Fatihah, dia ajak kawan-kawan dia, Allah bagi apa dekat kita? Dia ajak orang-orang sekali. Dia mendapat pahala. Pahala dikasihi oleh Allah kan? Mendapat Dapat pahala. Pandai. Tahniah semua. Ini nombor 9, nombor 9. Itu kata. Okey, tahniah. Okey, sebelum kita balik, saya nak tanya kamu, apa yang kita belajar hari ini? Zikir. Kita belajar pasal zikir. Zikir ni penenang Jiwa. penenang jiwa. Kalau kita tak zikir, hati kita jauh daripada siapa? Allah. Jauh daripada Allah. Okey Fanis, apa kepentingan yang Fanis rasa paling besar bila kita berzikir? Jadi kepentingannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Zikir ni peranan utama ni kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Okey. So saya rasa kamu semua bagikan ada respon yang baik, bagi komitmen yang baik. Dia nak bagi hadiah. Saya nak tambah bintang kamu. Okey, boleh ambil salah satu dan tampan.
Izan boleh ambil satu gambar sama Okay, mana sih? Saya banyak lihat. Faris dah banyak dah. Tak apa, nanti ujung bulan kita kira. Air yang cabut itu. Saya kurang kali. Apa Izan kena lebih bersungguh-sungguh lagi dalam kelas. Okey, kalau dah sudah boleh kita tempat. Okey, selamat tak belajar hari ni? Selamat. Hari ni kita buat apa? Kuis. Kita buat kuis, kita main apa tu? Main ni. Lepas tu kita apa? Kita dengar zikir dekat YouTube kan? Tolong tak? Dapat tak apa yang Zul nak sampaikan hari ni? Jadi lepas ni balik rumah boleh kita amalkan zikir, bagi tahu dekat kawan-kawan. Kita boleh sama-sama amalkan zikir dalam kehidupan harian kita. Jadi saya rasa setakat itu saja kelas kita. Okay, kita dah boleh balik dah. Balik. Balik, okey, bangun semua. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sama-sama boleh balik.